Baik, antara COVID-19, SOP dan juga integriti, soal penguatkuasaan di Sarawak satu-satunya negeri mewajibkan kuarantin 14 hari bila tiba ke negeri itu. Namun, kita melihat kes jangkitan tempatan terus rancak biarpun dengan SOP yang ketat dan juga persoalannya adakah semua pihak faham apakah tujuan SOP itu dilaksanakan. Itu yang kita ingin bincangkan. Saya nak bersama dengan rakan setugas Wakil Sarawani di sana iaitu Fadilah Sulaiman yang sebelum ini ada membuat satu laporan khas berkaitan dengan isu ketibaan di lapangan terbang dan kuarantin yang ingin dilaksanakan. Fadilah, kalau boleh diceritakan sebab visual dan juga laporan yang Fadilah sediakan saya lihat ramai ataupun pengurusan. Okey, kalau boleh saya bandingkan terlebih dahulu. Saya pernah tiba dari luar negara ketika pandemik ini, situasinya begitu ketat sekali kawalannya. Saya tidak boleh keluar daripada lapangan terbang sehinggalah kenderaan yang ingin mengambil saya itu tiba. Baru saya boleh keluar dan sebagainya. Tidak boleh jumpa orang lain dan sebagainya. Itu situasinya. Di sana bagaimana keadaannya? Baik, terima kasih Najib. Okey, jadi sebelum saya memulakan tinjauan ini, saya juga memulakan tinjauan dengan persoalan yang ada pada diri saya sebagai seorang rakyat Sarawak juga. Saya fikir kita punya SOP di Sarawak ini cukup ketat. Malah seperti yang Najib kata tadi, Sarawak satu-satunya negeri yang melaksanakan kuarantin wajib selama 14 hari. Negara lain tak ada. Tapi kita dapat lihat dalam lately ni memang kes di Sarawak semakin rancak juga selepas kluster pasai memang tidak turun angka daripada 3 digit dan hari ini pula lebih daripada 600 kes yang direkodkan. Jadi saya datang dengan persoalan kalau SOP ditetapkan adalah ketat, kenapa masih tinggi angka kesnya? Jadi saya ingin melihat tinjauan tahap pematuhan ini dan apabila saya mulakan dengan selama 3 hari tinjauan saya di lapangan terbang antarabangsa Kuching itu, saya melihat hari pertama, saya pergi pada hari Sabtu, 1 Mei, iaitu pada hari itu ada 3 penerbangan yang masuk ke dalam Kuching daripada Kuala Lumpur dan juga Singapura. Dan saya pergi ke penerbangan yang pertama waktu pagi, ketibaannya pukul 10.30 pagi. Jadi waktu saya sampai tu biasanya kalau hari biasa, kalau bukan ada COVID-19 ini mungkin mengambil masa dalam 20 minit untuk keluar untuk melalui kaunter immigration, untuk mengambil bagasi dan sebagainya. Tapi saya lihat ketika itu saya menunggu agak lama sedikit, mengambil masa lebih kurang sejam, 1 jam untuk menunggu ketibaan tu keluar daripada ketibaan dari luar negeri lah. Yang dari luar negeri tu, dan saya perasan mereka keluar seorang demi seorang, tidak secara kumpulan. Jadi mereka keluar pun sudah dipakaikan dengan wristband ataupun gelang tangan KKM itu menandakan mereka sebagai person under surveillance. Jadi di situ saya melihat dari segi SOP-nya memang sudah agak ketat dan bas memang sudah beratur di luar ketibaan untuk mengambil penumpang-penumpang tersebut. Tetapi pada ketika itu Najib, saya perasan sebelum penumpang keluar daripada gate ketibaan itulah, memang sudah ada beberapa orang macam dalam 5 orang individu, ada juga yang berdua, menunggu dekat situ, menunggu ketibaan, seolah menunggu ketibaan. Jadi saya bertanya, dia orang ni tunggu siapa sebenarnya? Sebab kalau diikutkan, penumpang memang sepatutnya akan dihantarkan terus ke pusat kuarantin. Tapi dekat situ saya melihat waktu penumpang keluar daripada gate ketibaan itu, mereka akan dikumpulkan di satu ruangan khas lah di luar gate ketibaan itu. Dan ketika itulah saya nampak ada ahli keluarga ataupun kawan mereka yang menghampiri penumpang-penumpang ini dan mereka perjumpaan ini tidak mengambil masa yang lama, sekitar 3 ke 5 minit macam itu saja. Tapi mereka yang menggusarkan saya ialah mereka berjumpa untuk menghantarkan barang, ada juga yang untuk mengambil bagasi penumpang-penumpang tersebut sehingga 1 troli bagasi sekali diorang ambil. Jadi ada yang diorang memanglah tahu SOP juga, diorang ada yang mengambil inisiatif untuk melakukan sanitasi sendiri, tapi risiko itu masih ada. Kita tidak pasti macam mana tahap keselamatan yang dilakukan oleh mereka itu. Jadi perkara itu bagi saya masih lagi menggusarkan. Dan ketika itu semasa mereka berbaris di ruangan itu juga, saya nampak memang ada dibenarkan beberapa yang kalau hendak pergi ke tandas, mereka dibenarkan, tetapi mereka perlu memaklumkanlah kepada petugas keselamatan dahulu sebab untuk mereka menunggu daripada di ruang khas untuk menaiki bas itu mengambil masa yang agak lama juga, mungkin dalam setengah jam ke sejam begitu juga saya kira, kerana mereka perlu diasingkan dulu, di sort out untuk dihantar ke pusat kuarantin yang available lah ketika itu. Dan Najib, pada ketika itu saya juga melihat ada
pada hari kedua saya melihat itu hari pertama tadi saya sudah melihat ada pelanggaran SOP di situ walaupun dia macam benda yang kita nampak macam ala biasalah berjumpa lama tak jumpa setahun tak jumpa orang. So macam kalau bukan sebab COVID memang tak ada masalah pun, tapi bila disebabkan COVID ini kita jadi kita question lah, macam dia dah sediakan barang, maksudnya ada perancangan awal di situ. Adakah mereka memang dah merancang, okey nanti aku sampai sebab nanti perlu kuarantin 14 hari wajib, so tak sempat nak jumpa, pergi airport dulu ambil barang. So maksudnya di situ adakah mereka betul-betul memahami kenapa mereka perlu dikuarantin, kenapa mereka tidak dibenarkan berjumpa dengan keluarga. Ini dilakukan bukan sebab untuk menghukum mereka, tapi untuk memastikan mereka tidak menyebarkan wabak COVID-19 inilah yang merebak kepada komuniti. Dan selain itu Najib, benda tu tak terhenti di situ saja. Hari kedua saya pergi, saya melihat tinjauan untuk penerbangan tengah hari pula. Itu pun penerbangan waktu hujung minggu, hari Ahad. Penerbangan pada 1:30 petang tiba dan seperti biasa mereka keluar berbaris, ikut semua memang memakai pelitup muka. Jadi yang itu memang tidak ada masalah. Dari segi jarak fizikal sesama penumpang itu pun okey juga. Cuma itulah masih ada lagi beberapa ahli keluarga yang menunggu dan ada juga yang memberi cepat-cepat hendak memberi barangan kepada ahli keluarga sebab takut dia tak sempat nak naik bas. Jadi satu lagi situasi yang saya agak terkejut melihat adalah ada seorang penumpang yang dia bertengkarlah sekejap dengan anggota keselamatan. Dia mempersoalkan kenapa dia perlu dikuarantin. Kenapa kalau pergi negeri lain dia tak perlu kuarantin. Lepas tu dia balik sini, balik ke rumah dia sendirilah dia perlu kuarantin, dan dia cakap dia tak nak kuarantin di pusat kuarantin yang ditetapkan, tetapi dia mahu kuarantin sendiri di rumah kerana katanya dia nak dia nak melawat ibu dia yang sudah sakit lah. Jadi di situ pun menimbulkan persoalan kepada saya sendiri. Kalau dia sudah tahu ahli keluarga ada yang tidak sihat, kenapa mahu mendedahkan risiko kepada ahli keluarga dia secara terus macam itu? Kenapa tidak mengikut? Jadi itu antara persoalan-persoalan yang saya dapat semasa membuat tinjauan ini. Najib, mungkin Najib ada persoalan yang Najib ingin tanya? Fadila, apabila Fadila mengatakan bahawa ada yang datang ke lapangan terbang nak hantar makanan dan sebagainya, kita faham. Sebab kalau kuarantin pulang dari luar negara pun boleh hantar makanan, tapi di hotel kita serahkan kepada pihak KKM akan hantarkan ke bilik. Itu prosedurnya. Sama juga saya kira di Sarawak pun. Cuma bagaimana keadaan kawalan di lapangan terbang untuk mengelakkan mereka ini, ahli keluarga datang dekat berjumpa dengan mereka? Kerana setahu saya kalau di KLIA ataupun lapangan terbang lain, tidak ada individu yang boleh melepasi kawasan ketibaan tersebut tanpa sebarang pendaftaran. Di Sarawak bagaimana? Okey, kalau setakat pemantauan saya di lapangan terbang antarabangsa Kuching itu, tidak ada pemantauan yang ketat lah. Maksudnya memang boleh pergi berjumpa dengan penumpang-penumpang yang baru datang itu. Sebab dia kawasan yang agak terbuka dan dia tidak diasingkan di bilik yang berlainan. Sebab dia di ruangan di luar gate ketibaan itu. Jadi memang itu tempat orang awam sebenarnya. Jadi begitulah, di situlah saya nampak ada berlaku beberapa lah yang melakukan perkara ini memang hanya segelintir saja, sebab lebihnya memang semua mematuhi SOP. Cuma itulah dalam segelintir 5 orang macam ni yang melakukan benda tersebut. Tapi COVID-19 ini dia tidak memerlukan semua untuk melanggar SOP. Dia seorang pun sudah cukup untuk membuat penularan baru ataupun menyebabkan kluster baru seperti yang Sarawak rasai sendiri ataupun hadapi sendiri sejak kluster Pasai yang lalu. Okey Fadila, ini secara ringkasnya kerana seluruh negara kalau kita lihat netizen dan juga rakyat Malaysia banyak menyuarakan bahawa mereka sudah berasa lesu dalam pandemik ini disebabkan oleh PKP yang berulang dan sebagainya. Di Sarawak, pemerhatian Fadila sendiri, bagaimana penerimaan rakyat Sarawak khususnya dalam mereka sedang melawan pandemik COVID-19 ketika ini? Ya betul. Saya kira dari segi pematuhan SOP ni ataupun penerimaan kami warga Sarawak sendiri, yang di dalam Sarawak ini memang biasanya yang dari awal PKP lagi sudah mematuhi, memang saya lihat sampai sekarang pun mereka masih tetap dengan pendirian itu, masih lagi teguh. Tetapi saya kira yang ini mungkin masih apabila kes di Sarawak ini mula merebak ke kawasan di luar bandar, ke pedalaman. Di situlah mula tercetusnya kes angka yang agak tinggi di Sarawak sehingga menyebabkan memang sentiasa zon merah hampir di seluruh Sarawak sekarang ini. Jadi saya kira mereka memang lesu, tapi itulah saya kira
pemahaman kepada pematuhan SOP itu yang masih kita tak dapat nak capai lagi 100% kepada semua orang untuk melakukannya dengan betul lah. Jadi memanglah kadang-kadang mungkin ada dari segi habit kita terlupa sebab benda tu dah biasa. Susah untuk kita mengubah kita punya habit untuk bila berkawan, bila nak macam salam ke apa. Tapi kalau dari segi macam kes yang di lapangan terbang tadi memang kita nampak dia ada perancangan. Kenapa dia mencari jalan, mencari loophole SOP itu untuk menghantar makanan dan sebagainya. Kenapa tak ikut je SOP menghantar di pusat kuarantin sebab saya juga ada membuat tinjauan di pusat kuarantin. Jadi situ sepatutnya memang sudah ada disediakan garis panduan. Tapi saya kira itulah situasi orang berbeza-beza, pemahaman pun berbeza-beza. Jadi saya kira walaupun sudah lebih setahun kita menghadapi COVID-19 ini, pemahaman terhadap pelaksanaan SOP itu saya rasa mungkin masih belum difahami secara keseluruhannya lah oleh semua warga di Sarawak ini. Sebab ini juga saya teruskanlah dengan tinjauan saya di pusat kuarantin tadi, Najib. Memang kita dapati PUS yang dihantarkan ke pusat kuarantin tu memang terus dimasukkan ke bilik masing-masing dan penghantaran hanya dilakukan di luar pintu pusat kuarantin, di pintu hotel itu sendiri. Dan sebelum itu mereka penghantar perlulah declare barang apa yang dihantar. Biasanya mereka menghantar makanan lah. Dan penghantaran makanan ke bilik PUS itu hanya akan dilakukan oleh anggota keselamatan sendiri. Jadi tidak akan ada berlaku sebarang perjumpaan bersemuka di antara PUS dan juga orang awam lah. Dan di situlah pentingnya untuk kita memotong penularan COVID-19 itu. Ya, itulah pentingnya untuk ramai memahami. Terima kasih Fadilah Sulaiman kerana membawakan laporan tersebut dan berkongsi tentang cerita ini. Penting untuk kita fahami, orang ramai juga kita faham ya, rindu itu ada untuk berjumpa dengan ahli keluarga dan sebagainya. Tapi bukan kita sahaja yang tidak berjumpa dengan ahli keluarga, berjuta rakyat Malaysia juga tidak dapat jumpa. Kita perlu banyak bersabar dalam kita melawan pandemik COVID-19 pada ketika ini. Tidak kira di mana kita berada, sama ada kes rendah ataupun tinggi di kawasan tersebut, selagi mana risiko itu wujud, kita harus tangani dan juga lebih berhati-hati dan juga menjaga SOP kita. Terima kasih Fadilah. Kita akan berhenti seketika, kita akan kembali selepas ini.